Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, semua sihat? Salam. Okay, so ni last week untuk kelas malam kita. Okay, dan tajuk last lah yang kita akan bincang iaitu tajuk fizik kuantum. Okay, next week kamu dah start. Next week hari Khamis ke? Kamu start paper? Hari Rabu kan? Rabu. Okay, dah start paper. Khamis ni? 1, 2, okay 3 hari bulan lah. Kamu start hari Khamis kan? Okay, Rabu so Rabu dah mula kan? Dan cikgu rasa kamu 2 paper minggu depan. Okay, jadi untuk fizik ni kita buat kelas ni last untuk kelas malam. Okay, kemudian nanti cikgu akan buat jadual balik lah untuk kita punya latih tubi yang seterusnya. Okay, so ini skema jawapan untuk bab 7 iaitu fizik kuantum. Okay, so kita nak discuss ni, kita tengok soalan sebab okay, cikgu nak buat refresh note pun cikgu tak tahu kat mana nak start kan. Okay, so kita tengok soalan baru kita tahu apa yang kita nak ingat balik tentang tajuk ni. Okay. Okay, cikgu nak buka soalan. Okay, mana dia? Bab 7. Mana dia? Okay, boleh nampak tak cikgu share soalan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, nampak kan? Okay, so ni soalan. Okay, sebelum tu kita bincang dululah sebab ada jawapan yang salah cikgu rasa. Okay, so soalan yang pertama. Okay, jadual menunjukkan sebahagian gelombang elektromagnet. Okay, sebab fizik kuantum ni dimulakan dengan gelombang elektromagnet kan. Okay, spektrum elektromagnet. Okay, so ni dalam tajuk gelombang pun kita dah belajar dah. Spektrum elektromagnet. Okay, siapa ingat lagi? Macam mana nak ingat dia punya turutan? Okay. So cikgu suka mula dari sini. G, X, ungu, nampak, merah, mic, radio. Okay. G, X, ungu, nampak, merah, mic, radio. Okay, cahaya nampak duduk kat mana? Duduk kat sini. So dekat mana? Antara gamma ray dengan ultraviolet? Salah kan? Okay, antara sinar inframerah dan ultra ungu. Okay, so betul kan kat sini? Antara microwave dan infrared. Salah dekat sini kan? Okay, antara ultraviolet dengan x-ray pun salah. Okay, so jawapan dia B. Okay, ni macam basic dalam tajuk gelombang kan. Okay, gelombang elektromagnet. Okay, kemudian soalan yang kedua. Di antara yang berikut, yang manakah adalah zarah sinaran elektromagnet tanpa jisim? Okey, zarah sinaran elektromagnet tanpa jisim.
Okay, so jawapan dia antara foton, kuanta, alfa, beta. Okay, kalau alfa betul tak? Salah you. Alfa salah sebab alfa ni dia sebenarnya ialah He kan? Helium Helium. 42 kan? Font tu. So dia ada jisim tak? Ada. Ada kan? Okay, beta? Beta apa? Beta Beta sebenarnya adalah elektron. elektron kosong negatif 1. 1. So dia masih mempunyai jisim. Okay, so sekarang antara foton dengan kuanta. Okay, foton dengan kuanta ni sebenarnya dia benda yang sama, tapi kalau foton ni dia adalah zarah. Okay, zarah yang asas. Okay, ini nama dia foton. Kalau kuanta ni, kuanta apa? Maksudnya foton tambah foton, okay, ada banyak-banyak foton dalam satu paket. Satu paket ni kita panggil dia sebagai kuanta, okay, kuanta tenaga. Okay, dan dia kata tanpa jisim. Okay, bila tanpa jisim ni maksudnya dia adalah sejenis gelombang ataupun tenaga. Okay, maksudnya adakah dia berbentuk partikel? Kalau tak ada jisim dia bukan partikel kan? Kan ingat tak partikel duality? Maksudnya cahaya tu dia boleh berbentuk gelombang dan dia juga boleh berbentuk partikel. Okay, so ni maksudnya dalam bentuk gelombang lah sebab dia tak ada jisim dan dia nak zarah sinaran. Okay, so jawapan dia mestilah foton. Okay, kalau kuanta ni adalah gabungan foton. Maksudnya satu paket foton, satu paket tenaga, dia ada banyak foton dalam tu. Sebab dalam teori particle duality kan, gelombang ni kan dia buat macam ni. So dia kata dalam satu paket ni ada banyak foton. Okay, ini adalah kuanta. Dekat dalam tu adalah foton. Okay, yang ni dalam 7.1 iaitu tentang asas fizik kuantum. Okay, boleh tak? Faham tak soalan ni? Faham. Kalau macam kamu tak tahu nak jawab kan, kita carilah dulu yang salah. Okay, antara ABCD ni yang mana salah? Okay, so kita dah dapat dah dua salah. Beta dengan alpha. Okay, so antara foton dengan kuanta. Okay, tapi dia nak zarah yang asas. Okay, zarah, so dia adalah foton. Okay. Seterusnya. Nombor 3. Di antara yang berikut, yang manakah juga dikenali sebagai teori klasik? Okay, so dalam fizik kuantum kita ada teori klasik dengan teori kuantum lah kan. Okay, so yang mana dikenali sebagai classical theory? Fizik zarah. Fizik klasik. Okay, so dikenali sebagai fizik klasik. Kita tak panggil dia mekanik klasik ataupun mekanik Newton. Okay, sebab mekanik ni dia termasuk dalam fizik, tapi kita nak classical theory tak semestinya bahagian mekanik je. Okay, jadi so nama dia fizik klasik. Okay, so dalam buku pun dia dah mention dah classical theory ni adalah nama dia fizik klasik. Okay, kalau bukan fizik klasik, okay, fizik moden ataupun fizik kuantum. Okay, maksudnya fizik kuantum ni termasuk dalam fizik moden. Okay, nombor 4. Okay, dia tanya sejarah pula. Okay, antara semua ni yang mana tak menyumbang kepada teori kuantum?
Okay, so nama apa yang tak terlibat dengan fizik kuantum? Max Planck ada tak? Ada. Ada kan? Max Planck ni yang penting kan? Dia punya teori apa yang ada pemalar Planck. Okay, daripada nama dia. Okay, so bukan D. Okay, Albert Einstein. Ada tak? Ada. Mestilah ada sebab Albert Einstein dia fotoelektron kan? Fotoelektrik, teori fotoelektrik. Okay, lepas tu antara Niels Bohr dengan J.J. Thomson. Yang mana tak berkaitan? Okay, tengok buku teks. Niels JJ. Bohr ada kan? Dia ada sumbangan dia. Okay, sekejap. Cikgu nak tengok balik. Okay, Niels Bohr apa dia punya sumbangan? Okay, Isaac Newton, Thomas Young, John Dalton, J.J. Thomson. Okay, bukan. Okay, yang teori kuantum yang ni je. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie. Apa sebutan dia? Cikgu lupa dah. Okay, sekejap. Cikgu nak. Okay, so tokoh yang terlibat untuk fizik kuantum yang ni. Okay, so antara semua tu yang mana tak ada? Okay, JJ Thomson. ada Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr dan juga Louis de Broglie kan. Okay, so dalam tu yang tak ada J.J. Thomson. Sebab J.J. Thomson ni dia tak boleh nak buktikan, dia tak dapat nak menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Okay, so yang tak terlibat dengan fizik kuantum, Isaac Newton memanglah kan, tu zaman dia lagi lama. Okay, lepas tu Thomas Young, John Dalton dan J.J. Thomson. Ini adalah tokoh teori klasik. Okay. Okay, so jawapan dia J.J. Thomson. Okay, ni dia boleh juga buatlah soalan dekat bahagian A. Okay, seterusnya. Nombor 5. Okay. Satu alur cahaya monokromatik. Okay, monokromatik ni maksudnya satu warna Bila satu warna, dia ada satu frekuensi sahaja ataupun panjang gelombang. Okay, telah ditujukan pada logam A menyebabkan terhasilnya fotoelektron. Kadar penghasilan fotoelektron akan berganda jika. Okay, apa jawapan yang betul? B tu. B, panjang gelombang cahaya itu dituju digandakan. Siapa setuju? Okey, jawapan yang diberi ialah keamatan cahaya tuju digandakan. Okey, tapi cuba ingat balik. Kesan fotoelektrik ni apa maksud dia? Okey, sebenarnya fotoelektrik ni lah yang penting ya. Okey, so kita refresh sikit. Okey, boleh nampak tak whiteboard ni? Boleh. Sebentar.
Okey, kesan fotoelektrik ni sebenarnya dia bergantung kepada apa je? Kalau teori klasik kata, dia kata kalau cahaya tu banyak, banyaklah elektron keluar. Okey, tapi sebenarnya salah kan? Yang betul apa? Siapa ingat? Okey, first kita tengok dulu kesan fotoelektrik ni apa. Okey, bila kita ada satu logam, kita ada elektron. Okey, kemudian bila ada cahaya je kena dekat elektron ni, dekat logam ni, cahaya, dia akan menyebabkan elektron ni keluar. Okey? Dia keluar daripada logam. Itu maksud fotoelektrik. Okey. Okey, faham setakat ni? Itu maksud fotoelektrik. Kesan fotoelektrik ni ialah apabila satu alur cahaya dikenakan pada permukaan logam, elektron akan keluar daripada permukaan logam. Itu maksudnya kesan fotoelektrik. Okey, tapi dia ada syarat. Okey, syarat untuk berlaku fotoelektrik ni. Okey, apa syarat dia yang pertama? Okey, syarat dia yang pertama ialah frekuensi cahaya kena apa? Sama ataupun lebih daripada frekuensi ambang logam. Okey, maksudnya apa ni? Maksud dia setiap logam dia mempunyai frekuensi yang tertentu supaya elektron tu keluar. Kalau kalau tak cukup frekuensi tu tak cukup, dia tak boleh keluar. Logam tu tak elektron tu tak keluar daripada logam tu. Okey, faham ni syarat yang pertama ni? Faham. Okey. So, yang kedua, bila dia buat kajian kan, sebenarnya kesan fotoelektrik ni dia tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Betul tak? Ingat lagi cikgu ajar itu? Ingat. Betul. Okey, maksudnya jumlah cahaya yang menyinari logam tu tak mempengaruhi. Kamu bagi sikit pun dia tetap akan keluar asalkan frekuensi dia kena besar. Okey, yang ketiga, frekuensi ni dia berkadar songsang dengan panjang gelombang kan? Betul tak? Dia dengan lambda berkadar songsang. Jadi kalau kita nak berlaku kesan fotoelektrik ni, kita nak lambda tinggi ke lambda rendah? Rendah. So lambda kita nak rendah. Kita nak nilai lambda yang rendah. Barulah frekuensi akan tinggi. Bila frekuensi tinggi, kemungkinan dia akan melepasi nilai frekuensi not, frekuensi ambang. Jadi barulah fotoelektrik berlaku. Betul tak? Kalau kamu guna cahaya yang dah kita tahu dah lambda dia tinggi, bila lambda tinggi frekuensi rendah.
So kemungkinan bila frekuensi rendah tak capai pun frekuensi ambang. Jadi bila tak capai frekuensi ambang, kesan fotoelektrik pun tak berlaku. Okay, so kita balik kepada soalan. Boleh jawab tak bila, okay, bila cikgu dah explain macam tu, apa jawapan yang sepatutnya? C. Kan? Okay. A, keamatan cahaya 7 digandakan. Okay, tak ada efek. Okay, dia yang penting frekuensi. Okay, panjang gelombang digandakan. Panjang gelombang digandakan maksudnya frekuensi makin berkurang. Bila frekuensi makin berkurang, lagi sikitlah tenaga dia. Okay. Suhu logam digandakan. Okay, ni tak. Okay. Sebab kita tak gunakan konsep hari tu apa, pancaran termian dalam elektromagnet kan. Kita guna konsep fotoelektrik. So D salah. Okay, so jawapan dia frekuensi lah. Okay, sebab bila dia melepasi F0, elektron keluar. Tapi kalau lebih daripada F0, lebih lagi daripada F0, kita dah bagi kat dia K max. Bila kita bagi K max, elektron boleh bergerak. Okey, dengan hal laju yang tertentu. Bila lagi laju, maksudnya kadar dia lagi tinggi lah. Okey, faham tak? Cikgu boleh tak tunjuk balik yang kesan fotoelektrik? Kesan fotoelektrik yang cikgu buat tadi kah? Hmm. Okey, ni dia punya syarat dia. Okey, tapi tak habis lagi ni. Kita nak bincang. Okey, cuma cikgu patah balik ke soalan tadi sebab yang ni syarat dia kan. Okey, apa lagi kita nak bagi tahu pasal kesan fotoelektrik ni? Okey, okey, yang keempat, faktor yang keempat, isi yang keempat yang nak bagi tahu ialah okey, bila frekuensi yang kita bagi sama dengan frekuensi ambang, apa yang berlaku? Elektron keluar dari logam. Tapi dia ada tenaga kinetik tak? Ada tak? Tetapi Tak ada. tiada tenaga kinetik. Sebab apa? Sebab apa persamaan dia? Cukup-cukup lah. Okey. Cikgu nak tengok persamaan dia ni. Okey, sebab tenaga dia cukup-cukup, betul. Okey. Okey, ni 7.3 yang cikgu tunjuk ni. Sekejap. Cikgu nak tunjuk dia punya persamaan tu. E sama dengan W tambah K max. Okey, kenapa situasi 4 ni berlaku? Sebab E sama dengan W tambah K max. Nak dapat energi ni ialah H kali F, iaitu H pemalar Planck kali F dapat W tambah K max. Okey, kalaulah kamu punya F ni bersamaan dengan F0 sahaja. Okey, kalau F bersama dengan F0, sebenarnya kamu cuma dapat HF sama dengan W. Okey, manakala K max kamu adalah kosong. Jadi maksudnya dia tak ada tenaga kinetik untuk dia bergerak. Dia cuma boleh keluar je pada logam, tapi dia tak boleh bergerak dengan hal laju. Sebab tak ada tenaga, energi dia dah habis dah. Okey, jadi nak buat apa? Macam mana nak bagi ada K max? Frekuensi kena tinggi. Ya, okey. So point kelima, frekuensi kena lebih daripada F0. Bila frekuensi lebih daripada F0, kamu akan dapat okey, E kamu lebih
daripada W. Okay. Jadi maksudnya kamu ada K-max. Okay. Bila ada K-max bermaksud elektron boleh bergerak dengan hal laju. Okay. Ada V. Okay. Faham tak setakat ni? Faham. Okay. Dia punya persamaan yang ni E sama dengan W tambah K-max. Kalau kamu punya F bersamaan dengan F0, kamu cuma dapat HF sama dengan W saja. K-max kosong. Tapi kalau F lebih pada F0, okay. Jadi macam mana? H kali F lebih tinggi sama dengan W tambah K-max. Kita nak dapat K-max, kita buat apa? Sama dengan HF tolak W kan? Okay, so dia ada lebih. Bila ada lebih tenaga adalah K-max. Kalau tenaga tu cukup-cukup je, okay, dia tak ada K-max. Kenapa dapat cukup-cukup? Sebab W pun bersamaan dengan H kali F juga sebenarnya. Okay. Dan seterusnya, yang keenam yang kita nak tahu, okay, kalau dia bagi graf macam ni, K-max kali frekuensi, kamu akan dapat graf macam ni. Okay, bila dapat graf macam ni, sebenarnya ini adalah frekuensi ambang dia. Okay, so nilai frekuensi kamu kena lebih daripada F0 baru boleh keluar elektron. Barulah berlaku kesan fotoelektrik. Dan logam yang berbeza, okay, cikgu buat biru, lepas tu hijau, mempunyai apa? Ni Frekuensi maksudnya ambang apa? tinggi. Okay, logam berbeza, dia punya F0 pun berbeza. Okay, jadi maksudnya sekarang ni kalau kamu nak buat kesan fotoelektron kan, kamu nak pilih warna cahaya ke nak pilih logam? Supaya senang jadi fotoelektrik. Logam. Pilih logam lah, kamu kena tahu logam apa yang F0 dia paling rendah. Kalau logam tu F0 dia paling rendah, paling senang lah dia nak berlaku fotoelektrik kan? Betul tak yang cikgu cakap ni? Betul. Kalau kamu dah pilih logam yang frekuensi dia sangat tinggi, susahlah kamu nak cari cahaya apa. Sebab contohnya macam kalau kamu nak buat panel suria kan. Okay, sebenarnya aplikasi dia untuk fotoelektrik ni ialah panel suria. Panel suria ni dia automatik tau. Bila cahaya kena je dekat panel suria, terus dia tukar jadi tenaga elektrik. Sebab apa? Sebab elektron. Ada elektron bergerak. Adalah elektrik. Elektron bergerak. Jadi untuk kamu kalau nak buat panel suria, apakah ciri-ciri yang akan kamu pilih? Sebab sekarang ni panel suria tu kamu tapis ke warna apa yang kena kat dia? Tak kan? Cahaya matahari dia ada 7 warna. Maksudnya ada 7 spektrum tu. Jadi kalau kamu nak mudah kesan fotoelektrik ni berlaku, kamu kena pilih logam yang frekuensi ambang dia paling rendah. Bila frekuensi ambang paling rendah, dia mudah nak berlaku lah kesan fotoelektrik. Cikgu rasa kan kalau dia nak buat soalan modifikasi, mungkin dia boleh buat soalan macam ni lah. Kalau kamu nak buat stesen jana kuasa panel suria, kemungkinan dia akan pilih jenis panel, logam nak buat panel,
Lepas tu mungkin jenis kabel, jenis dawai untuk bawa arus tu keluar. Okay, kemungkinan lah boleh macam tu. Okay, so setakat ni faham tak apa yang cikgu story kat sini? Faham. Okay. Cikgu masukkan. Okay, jadi dalam banyak-banyak topik yang dia boleh buat soalan pasal fotoelektrik ni. Jadi kamu faham betul-betul 7.3 kesan fotoelektrik Einstein tu. Okay, seterusnya soalan. Okay, nombor 6. Antara berikut yang manakah bukan aplikasi kesan fotoelektrik? Okay, tengok masih kesan fotoelektrik. Okay, ingat kesan fotoelektrik ni dia macam denyut-denyut elektron. Okay, so antara semua ni yang mana tak berkaitan dengan maksudnya elektron? Okay, cikgu pun sebenarnya macam confused juga ni. Okay, jawapan dia ialah loceng elektrik kat rumah. Okay, sebab loceng elektrik kat rumah ni memang kita tahu dah. Dia tak guna konsep fotoelektrik sebab dia guna konsep elektromagnet. Okay, iaitu sekejap jadi magnet, sekejap tak jadi magnet. Tu loceng . Itu adalah konsep loceng. Tapi dalam kamu punya tajuk elektromagnet, kamu dah tak belajar yang ni sebab kamu belajar dalam tajuk sains kot. Okay, pasal elektromagnet. Belajar tak dulu? Ada. Yang dia kan, dia macam ni. Bila kita bagi arus, sebab cikgu rasa masa form 3 pun cikgu tak jumpa yang tu kan. Tapi masa kamu form 5 dia tak ada dalam tajuk 5.1. Kalau silibus lama ada. Macam ni, kita ada arus, kemudian kita sambung ke dawai macam tu. Lepas tu dalam tu ada paku. Okay, ni paku. Kemudian bila arus on, paku ni akan jadi magnet sementara. Ingat tak? Okay, belajar masa bila form tu ada ke? Okay, tapi kalau silibus lama memang tingkatan 5 baru belajar. Okay, tapi ini adalah konsep ni lah. Konsep elektromagnet, loceng elektrik kat rumah. Okay, dia menggunakan konsep elektromagnet. Okay, so yang lain tu, okay, mengira kenderaan yang melalui jalan raya, pengeral kecurian, mengira bilangan item ni, dia semua menggunakan konsep apa? Ni nampak tak? Dia macam menggunakan konsep pengesan. Okay. Ataupun dalam elektromagnet kita, elektronik kita belajar apa dia? Maksudnya dia, macam mana dia boleh kesan macam pintu tu buka, apa semua tu kan? Okay. So yang ni semuanya sebenarnya menggunakan aplikasi fotoelektrik. Okay, dekat dalam buku teks ada kan? Dia cerita macam mana pintu. Okay, so yang fotoelektrik ni yang paling utama ialah ni lah LED. Okay, menggunakan panel suria. Okay, ni pengesan cahaya pada pintu automatik menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai Swiss. Okay, dia menggunakan sel foto sebagai Swiss. Okay, so kalau tengok kat soalan ni, okay,
A, C dengan D dia menggunakan konsep yang sama, maksudnya ada pengesan. Okay, so sebenarnya dia menggunakan kesan fotoelektrik. Tapi kalau B tu memang salah. Okay, Lorentz dia menggunakan konsep elektromagnet. Okay, boleh? Okay, jadi kalau kamu confuse kan, kamu cari yang salah dulu. Okay, buang dulu yang salah, okay, kemudian baru kita cari yang betul. Okay, nombor 7. Okay, ini penyeraan kuantum. Okay, kita... Okay, 2 soalan lagi. Okay, nombor 7 siapa dapat? Tentukan tenaga yang dibebaskan oleh satu kuantum gelombang radio pada frekuensi 103.3 MHz pada satu stesen radio. Okey, kalau kamu confuse nak jawab macam mana ni kan? Okey, kita keluarkan dulu. Dia nak E. Okey, E kita tak tahu. Kemudian dia bagi apa? Dia bagi frekuensi. Megahertz darab 10 kuasa 6. Okey. Okey, kita ada F, kita nak E. Okey, apa rumus yang boleh kita guna? Okey, yang ni bukan kesan foto elektron ni tajuk 7.1 yang pasal energi tu. E sama dengan HF. E sama dengan HF. Sekejap cikgu nak tengok. Okey, 7.1 kan untuk kira energi. Okey, kuantum tenaga. Okey, E sama dengan H kali F. Okey, iaitu H adalah pemalar Planck. Okey, kamu tengok dekat senarai rumus dia mesti bagi punya. Yang sebab yang ni rumus asas dia mesti ada. Okey, pemalar Planck berapa? .63 darab 10 kuasa negatif 34 kali dengan frekuensi 103.3 darab 10 kuasa 6. Okay, so jawapan dia dapat tak? 6.84 kali 10 negatif 26 Joule. Okay, sama tak? Sama. Okay, so kalau tak tahu nak guna rumus apa kan? Okay, keluarkan dulu apa dia bagi, kemudian kita cari apakah rumus yang terlibat. Okay tak, yang lain-lain ni senyap je. Okay, cikgu pun masih keliru lagi untuk bab ni. Okay, dan last sekali nombor 8. Antara berikut yang manakah bukti kewujudan tenaga diskrit? Dia ni bab apa ni? 7.2 kan? Okay, pasal tenaga yang diskrit. Okay, adakah teori atom Dalton? Spektrum cahaya nampak? Okay, spektrum cahaya nampak bukan. Dia celah yang pun bukan sebab yang ni adalah klasik. Okay, antara teori atom Dalton dengan garis spektrum lampu wap raksa. Okay, lampu wap vapor lamp. Okay, tengok. Okay, tenaga diskrit kat mana? Kuantum tenaga. Okay, spektrum garis daripada lampu gas merkuri yang panas. Okay, nampak tak ni? Dia orang menggunakan
spektrum garis daripada lampu gas merkuri. Okay, yang tu yang menghasilkan dia boleh nampak macam ada paket-paket tenaga. Okay, so jawapan dia yang ni lah. Okay, so jawapan dia D. Okay, bukan teori atom Dalton. Okay, boleh tak? Sikit-sikit. Okay. Yang ni okay, Reza. Okay. Ya, okey. Okay, kalau kamu rasa keliru, cikgu pun masih keliru lagi. Okay, tapi kalau ikut daripada perbincangan cikgu-cikgu yang lain pun kemungkinan soalan dia tak akan keluar lah dekat bahagian esei dia bahagian struktur dan juga objektif. Tapi okay, kalau boleh nanti carilah latihan yang ada banyak soalan tentang fizik kuantum ni untuk struktur. Tapi macam cikgu kata tadi lah, antara 7.1, 7.2, 7.3 tu dia buat yang paling banyak dia boleh buat soalan dekat 7.3. Jadi kamu kena faham betul-betul tentang teori fotoelektron, teori fotoelektrik, Einstein. Okay. Sebab dia ada pengiraan dan juga konsep yang kamu kena faham macam graf tadi lah. Okay. So antara semua tu berapa? Betul? Antara 8 soalan. 5. Okay, 5. Yang lain? Okay, Google banyak. 7. Betul. 7. Ika 5. Mastura 6. Cik Adriana 5. Cik Reza 4. Okay, so setakat ni je lah untuk soalan kertas 1. Tapi kalau ikutkan ni terlalu sedikit lah latihan yang kamu buat ni kertas 1. Okay, tapi tak apa. Nanti bila nak dekat exam nanti cikgu akan bagi koleksi kertas 1 tapi soalan tu dalam bentuk Google Document. Okay. Yang kamu tik-tik tu apa? Google apa? Google Sheet Okay, maksudnya yang kamu bila kamu tanda terus dapat jawapan. Okay. Macam selalu cikgu bagi buat quiz tu lah tapi bukannya ni lah. Okay. So jangan risau. Okay, teruskan buat latihan. Okay, cuma next week kamu dah kena beralih kepada subjek yang paling dekat lah. Okay, so nak cakap apa So cikgu nak wish good luck. Okay, untuk SPM sebab sekarang pun kalau ikutkan kamu tengah menjawab juga lah soalan SPM kan dengan bertutur apa semua kan. Okay, so kelas malam kita stop setakat ni. Cikgu akan buat jadual lain lah kalau cikgu nak buat untuk yang kemudian untuk latih tubi yang dekat dengan paper kita. Okay, so jangan putus asa. Teruskan buat latihan. Kalau buat sikit-sikit pun tak apa. Kalau ulang balik pun tak apa. Okay, katalah ada gap sehari 2 hari kan. Nak bagi tak lupa fizik ni, kamu ulanglah balik yang kamu buat ni. Tak semestinya kena buat yang baru. Okay, so asalkan dia tak tinggal terus. Okay. Okay, boleh? InsyaAllah ya. Okay, so cikgu wish good luck untuk semua. Okay, semoga boleh dapat menjawab semua subjek dengan baik. Okay, so cikgu akhiri kelas malam ni. Okay, so terima kasih semua yang hadir. Okay, boleh bersurai. Okay, terima kasih semua. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama.